Senyap ya. Bukan senyap. Ya. Okey. Baik. Cik Adi dah siap dah tu? Siap apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik pertemuan kita insya-Allah pada tengah hari ini dengan kita sedikit melihat kepada kad diagram warna purple A ya. Kad diagram kita warna purple A kita dah kongsikan sebelum ini pada sebelum ini, iaitu hukum marfu' dan juga hukum majrur. Adapun hukum mansub saya confuse. Kita dah pernah kongsikan ke belum? Mansub. Ada siapa ingat tak? Sudah. Sudah Okey, kalau sudah saya nak ajak tuan-tuan tengok yang bawah ni, tawabi' dah ke belum? Tawabi'. Tawabi' belum. Okey, tawabi'. Baik, kalau macam tu kita tengok tawabi'. Tapi sebelum pergi kepada tawabi', kita nak tengok juga sekadar ulang kaji bahawa isim itu terbagi kepada dua ya. Pertama isim yang mabni, yang keduanya mu'rab. Sekejap, mu'rab ni kenapa dia sangkut? Okey. Yang pertama mabni, yang kedua mu'rab ya. Yang mabni kita dah sebut, iaitu perkataan-perkataan yang telah dikumpulkan dalam kad diagram kita warna warna pink A, iaitu dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan juga mana lagi? Sebahagian daripada isim zaraf. Adapun yang berbaki tiga tu iaitu satu, dua, tiga. Ini belum kita kongsikan lagi. Tetapi yang penting sekali, semua perkataan yang kita sebutkan ini, mereka ni adalah mabni. Iaitu tidak boleh berubah bentuk dia. Yang kedua mu'rab. Mu'rab ni dia punya perkataan isim yang tidak terkumpul dalam kad diagram warna pink A. Dan mereka ni berubah-ubah bentuk dia. Dan hukumnya ada tiga. Pertama hukum marfu', kedua mansub, ketiga majrur. Jadi kalau kita sebut isim itu marfu', marfu' ni sinonimnya dengan hujungnya baris dhammah. Okey. Kalau kita sebut mansub, mansub ni sinonim dengan baris fathah di hujung perkataan. Manakala majrur, bila kita sebut isim itu majrur, bermakna di hujung perkataan isim itu barisnya baris bawah ataupun baris kasrah. Okey. Jadi, kita tengok dekat sini, tanda untuk isim marfu'. Pertama sekali dhammah lah. Hujung perkataan tu berbaris dhammah. Yang keduanya alif dan yang ketiganya waw. Baik, bilakah perkataan isim itu dia marfu' dengan baris dhammah? Jawapannya dia marfu' dengan baris dhammah ketika mana perkataan itu bilangannya mufrad, tunggal, ataupun jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Yang keduanya dia marfu' dengan alif sekiranya bilangan perkataan tersebut musanna. Yang ketiganya dia marfu' dengan huruf waw sekiranya perkataan tersebut bilangannya jamak muzakkar salim ataupun asmaul khamsah. Asmaul khamsah pun belum lagi kita kongsikan. Okey, kemudian yang kedua mansub. Isim yang hukumnya mansub. Okey, mansub ada 4 tanda. Pertama mansub dengan baris fathah di hujung perkataan. Yang kedua mansub dengan huruf ya, ketiga mansub dengan kasrah, yang keempat mansub dengan huruf alif. Okey. Baik, bilakah dia mansub dengan baris fathah di hujung perkataan? Dia mansub dengan baris fathah di hujung perkataan sekiranya bilangan perkataan tersebut mufrad, tunggal.
ataupun bilangannya jamak taksir. Yang kedua, dia mansub dengan huruf ya sekiranya bilangan perkataan tersebut musanna ataupun jamak muzakkar salim. Yang ketiganya, dia mansub dengan tanda kasrah di hujung perkataan sekiranya bilangan perkataan tersebut jamak muannas salim, jamak perempuan. Dan yang terakhir, yang keempat, dia mansub dengan huruf alif sekiranya bilangan perkataan tersebut ataupun dia daripada jenis asma' khamsah. Nanti kita akan kongsikan asma' al-khamsah. Baik, yang ketiga, isim tersebut dia hukumnya majrur. Majrur ya. Bila kita sebut majrur, dia sinonim dengan hujungnya berbaris kasrah. Okey. Bilakah dia majrur dengan baris kasrah? Jawapannya dia majrur dengan baris kasrah sekiranya bilangan dia mufrad. Okey, bilangan perkataan tersebut mufrad. Yang keduanya, sekiranya bilangan perkataan tersebut jamak muannas salim. Okey, dan yang ketiganya dia majrur dengan tanda kasrah kalau sekiranya bilangan perkataan tersebut jamak taksir. Okey. Yang kedua, dia majrur dengan huruf ya kalau sekiranya bilangan perkataan itu musanna. Yang kedua, bilangan perkataan tersebut jamak muzakkar salim. Dan yang ketiganya, kalau dia daripada jenis asma'ul khamsah. Okey. Dan yang terakhir, dia majrur dengan tanda fathah di hujung perkataan kalau perkataan tersebut daripada jenis MMS. Mamnu' minas sarfi. Ini pun kita tak belajar lagi. So ada dua lah kat sini, asma'ul khamsah dan juga MMS yang belum kita kongsikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua adalah hukum dan juga tanda. Hukum dan juga tanda untuk setiap hukum. Ini keadaannya ataupun kita sebutkan sebagai alasan. Alasan kenapa dia marfu', ini alasan dia ada 6. Alasan kenapa dia berhukum dengan hukum mansub ada 12. Alasan kenapa isim tersebut majrur ada 2 alasan dia. Jadi ini semuanya alasan dan kita akan tengok setiap kali kita jumpa lah. Baik, yang belum kita kongsikan daripada kad diagram warna purple A ini iaitu kotak di bawah ni. Yang kita namakan dia sebagai tawabi'. Bahasa Arabnya tawabi'. Bahasa Melayunya pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut. Bahasa orang putihnya apa? Followers. Apa yang dia ikut tu tuan-tuan? Dia mengikut hukum perkataan sebelumnya. Dia mengikut hukum perkataan sebelumnya. Andai kata perkataan sebelumnya itu hukumnya marfu', maka perkataan selepasnya itu pun kena marfu'. Itu panggil tawabi'. Andai kata perkataan sebelumnya itu mansub, maka dia pun kena mansub. Andai kata perkataan sebelumnya itu hukumnya majrur, maka dia pun kena majrur juga. Ini panggil tawabi'. Baik, kita pergi satu persatu. Kita mulakan dengan sifat. Sifat ni sebenarnya kita dah belajar dalam buku merun kita, muka surat 120. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam muka surat 120. Okay, yang keduanya ma'tuf. Ma'tuf kita baru jumpa minggu lepas. Dan dalam buku merun kita pun kita dah belajar masa asas dulu. Muka suratnya saya tak ingat. Muka surat 190 lebih ke 200 lebih. Nanti kita tengoklah. Okey, yang ketiganya taukid. Taukid ni tak ada dalam buku merun. Badal pun tak ada dalam buku merun. Okey, sekarang ni kita nak buat catatan sikit tentang tawabi', tuan-tuan ya. Tawabi'. Okay, tuan-tuan nak catat pun boleh juga sebab dalam buku kita ada 2 je. Baik, kita tulis tawabi'. Nampak tak? Tawabi'u. Apa tak jadi? Okey, tawabi' .
Halus sangat ke tulisan ni? Ke okey? Halus. Halus. Yap. Dah tua tak Halus. nampak. Dah Ah, tua. tahu habis. Okey, kita besarkan tapi kalau besarkan nanti takut Tak ni pula. cukup. Tak cukup. Ni nampak. Ini nampak. Okey. Okey, baik. Tawabi'. Tawabi'. Ini bahasa Arabnya, bahasa Melayunya disebut dengan pengikut-pengikut. Jadi kalimat ni kalimat jamak lah tuan-tuan kalimat jamak. Okey, baik. Apa itu tawabi'? Kita pergi nombor 1 dulu. Nombor 1 pertama sifat. Saya tulis dalam bahasa Arab boleh tak tuan-tuan Sifat. Ataupun bahasa tulisan Rumi lah senang. Sifat. Baik. Contoh. Terus kita bagi contoh lah. Contoh kita kata hadza baitun wasi'un. Contoh dia dalam bahasa Arab Sekali saya terjemahkan. Hadza baitun rumah wasi'un. luas. Ya, betul. Okey, luas. Wasi'un maknanya luas. Baik. Mana sifatnya tu? Sifat tu ini. Yang tawabi'nya ialah wasi'un. Wasi'un. Baik, tuan-tuan kita dah belajar dulu. Sifat ni dia mesti ikut perkataan sebelumnya. Dia mesti ikut perkataan sebelumnya. Tuan-tuan boleh buka muka surat 120 kalau ada. 120. Dia mesti pertama sekali dia mesti sama dari sudut apa tuan-tuan? Alif lam ataupun tanwin. Tidak ada tanwin. Tak ada alif lam ada alif lam ataupun tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam maknanya tanwin lah. Yang kedua persamaannya pada sudut baris hujung perkataan. Okey, baris hujung perkataan tu saya nak minta tuan-tuan tulis hukum dalam kurungan hukum. Dalam kurungan hukum Maksudnya marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Baik, yang ketiga persamaan dia ialah pada sudut apa tuan-tuan? Persamaannya pada sudut jantina. Kalau perkataan sebelumnya itu lelaki, maka sifat pun mesti lelaki, muzakkar. Okey. Yang keempat, persamaannya pada sudut bilangan. Kalau perkataan sebelumnya itu bilangannya mufrad, maka sifat pun kena mufrad. Baik, cara nak menterjemahkan sifat ini, biasanya kita akan tambah perkataan yang. Baik, kita tengok sini Haza maknanya ini. Baitun ialah sebuah rumah. Wasi'un luas. Jadi luas ini adalah sifat kepada rumah Jadi dia kena ikut apa juga yang ada pada perkataan yang dia sifatkan. Apa perkataan yang dia sifatkan tu? Baitun. Jadi wasi'un ni dia mesti follow apa sahaja yang ada pada perkataan baitun. Paling penting sekali hukum. Paling penting sekali hukum. Kalau baitun hukumnya marfu', maka wasi'un pun kena marfu' juga. Tengok marfu' dia dengan ni kan? Maka dia pun marfu' juga. Itu maksud followers. Itu yang kotak bawah tu. Di kotak bawah ni sama ada dia pergi belah marfu' boleh, dia mansub pun boleh, dia majrur pun boleh. Contoh kita ambil, ini contoh daripada marfu' tuan-tuan Contoh daripada marfu'. Okey, saya letakkan kat sini. Saya nak tulis, ini contoh daripada hukum marfu'. Baik, contoh daripada hukum mansub pula. Contoh kita kata apa? 121. Apa dia? Contoh 121 lah. Waja'altu lahu malam mamdudan. Waja'altu lahu malan mamdudan. Masya Allah. Waja'altu lahu malan mamdudan. Ada kat mana tu? Dalam muka surat berapa? 121 Okey, baik. Kita ambil.
Wa ja'altu. Kalau tuan-tuan nak Lahu. catat pun boleh. Tuan-tuan nak screenshot nanti pun boleh. Malan. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aywa. Mana sifat dalam contoh ni? Ni mamdudan. Yang kedua tu, Ya, dia sifat kepada malan. malan. Dia kena follow malan punya baris lah, punya hukum. Okey. Wa ja'altu lahu malan mamdudan. So dia kena ikut perkataan sebelumnya dari sudut hukum. Sebab itulah nama mereka ni tawabi'. Tawabi'. Dia ikut saja. Okey. Perlu ke saya tanda kat sini? Saya rasa perlu juga ni. Saya tanda kat sini ya. Dia ikut baitun. Ini dia ikut malan. Malan. Okey. Ada tak contoh dari sudut majrur? Ada. Apa dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Okey, Surah contoh Al-Qalam ayat 4. contoh majrur Contoh kalau dia ikut dalam bentuk majrur. Wa innaka la'ala. Saya ambil la'ala boleh? Boleh. Potong sikit lah. La'ala. Ini haraf jar ya. La'ala khuluqin Khuluqin azim. Syukran. Ayuh. Azimin. Mana sifat kat sini tuan-tuan? Azimin. Azimin. Dia sifat kepada khuluqin. Tengok dia mesti follow apa sahaja yang ada pada khuluqin. Itu maksudnya tawabi'. Okey, itu maksudnya tawabi', mengikut. Okey, ini contoh untuk sifat. Baik, yang kedua kita nak pergi pada bahagian kedua. Apa dia? Ma'tuf pula. Maktub 206. Ma'tuf 206 muka surat 206. Okey ya. Ma'tuf muka surat 206. Baik, kita bagi contoh terus. Nak bagi tahu kata dia pun kena follow ataupun kena ikut hukum perkataan sebelumnya. Apakah itu ma'tuf? Ma'tuf ni maknanya perkataan yang berada selepas huruf ataf. Isim yang berada selepas huruf ataf. Huruf ataf ada 4. Huruf ataf ada 4 yang popular. Pertama waw dengan makna dan. Yang kedua thumma dengan makna apa? Kemudian au dengan makna atau. Kemudian yang keempat thumma fa dengan makna lalu. Dengan makna lalu. Okey, semua itu adalah huruf ataf. Jadi mana-mana perkataan isim yang berada selepas huruf ataf, dia kena ikut baris ataupun hukum perkataan sebelum huruf ataf. Dia macam sifat tadi lah. Dia macam sifat tadi. Cuma sifat dia tak ada huruf ataf. Jadi contoh Ustaz ni boleh tambah huruf ataf ke? Baitun Hadza baitun tak boleh sebab dia sifat tu. Kalau kita kata hadza baitun wa sayyaratun tak kena pula tu. Wa sayyaratun. Kita ambil lain lah, kita ambil marfu'. Hadza Zaidun wa Aliyun. Tu boleh lah. Wa Aliyun. Zaidun dan Ali. Contoh marfu' dulu Kita ambil daripada contoh marfu' dulu. Hadza Zaidun. Ini ialah Zaid. Wa, tengok tu huruf ataf tu Aliyun dan Ali. Mana ma'tuf kat sini? Ma'tuf ialah Ali. Kenapa? Kerana dia berada selepas huruf ataf. Dan dia punya baris mengikut siapa tuan-tuan? Mengikut Zaidun. Dia punya hukum mengikut Zaidun. Zaidun dekat sini marfu', maka Ali pun kena marfu'. Okey? Baik. Ini contoh untuk marfu'.
Yang kedua contoh untuk mansub pula. Contoh untuk mansub. Darabtu, pukul je tuan-tuan ya. Darabtu, saya telah memukul Zaidan, Zaid jadi maf'ulun bih. Kena mansub. Wa dan Aliyan. Tengok. Ali pun kena mansub juga. Aliyan mansub juga. Dia pun kena mansub juga. Sebab dia mengikut siapa? Mengikut baris Zaid. Zaidan. Zaidan. Gitu. Saya telah memukul Zaid dan juga Ali. Gitu. Baik, contoh untuk majrur. Macam mana? Contoh untuk majrur. Saya tengok je buka surat 207 tu contoh. Cuba tengok. Apa Minal jinnati wan nasi. Ya salam. Okey, itu contoh daripada majrur ya. Minal jinnati. Tengok ada huruf jar kat situ kan? Maka al-jinnah kena baris bawah. Tengok ada huruf ataf. An-nas perkataan yang berada selepas huruf ataf, dia pun kena baris bawah ataupun dia pun kena majrur. Okey, dia follow siapa? Dia follow al-jinnah. Okey, boleh tuan-tuan? Ada siapa yang tak jelas? Senyap je, kira okey dah noh. Okey, kita tandakan dulu ini majrur. Ini marfu'. Yang kedua ni mansub. Yang ketiga ni majrur. Okey. 1, 2. Ini nombor 1 sifat. Ini nombor 2 maktuf. So dia kena follow Yang ketiganya tawabi'. Apa dia tuan-tuan? Taukid. Taukid. Okey, kita buat yang ketiga kat sini. Yang ketiga taukid. Taukid ni apa dia? Taukid ni maksudnya penegasan. Tegas. Taukid maksudnya penegasan. Taukid. Okey. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh tuan-tuan ya. Senang je. Taukid ni ada 2. Tapi kita ambil 1 je. Sebab kalau nak bicara sampai 2 tu, kemudianlah. Kita ambil 1 je. Taukid ada 2 sebenarnya. Taukid lafzi, satu lagi taukid maknawi. Taukid lafzi ni maksudnya mengulang perkataan yang sama sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali. Itu lafzi, lafaz. Lafzi maksudnya lafaz. Maknawi, itu lain pula cerita. Baik, kita ambil yang lafzi saja. Baik, pertama contohnya marfu' dulu. Daripada hukum marfu'. Hadza, ambil contoh hadza lagi senang tak apa. Hadza ataupun kita ambil zalika al-kitabu tengok. Tengok dia mengulang 2 kali perkataan tu. Mana taukid kat sini? Al-kitabu yang kedua ni. Dia mengikut siapa? Dia mengikut baris ataupun hukum perkataan al-kitab sebelumnya. Itu maksud taukid tu ataupun tawabi' tu. Dia hanya follow saja. Okey, itu contoh untuk marfu'. Yang kedua contoh untuk mansub. Contoh untuk mansub. Ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat
Zaid. Zaidan. Zaidan. Tengok. Dia mengikut baris Zaid yang kedua ni. Mengikut baris Zaid yang pertama. Ini panggil taukid. Okey nah, taukid. Aku telah melihat Zaid, Zaid. So dekat sini ra'aitu ada fi'il dan fa'il. Zaid yang pertama ni dia jadi maf'ulun bih. Zaid yang kedua ni dia jadi taukid. Taukid kategorinya tawabi'. Dia follow, dia mengikut baris perkataan ataupun hukum perkataan sebelumnya. Yang ketiga, contoh daripada majrur. Contoh saya kata jalastu 'alal kursiyyi al-kursiyyi. Tujuan dia ulang ni tak bagi orang confuse lah tuan-tuan . Jalastu 'ala, ala ni haraf jar kan? Al-kursiyyi. So kalimat al-kursi kena baris bawah lah. Kerana sebelumnya terdapat haraf jar. Al-kursiyyi. Ini dipanggil taukid. Kursi yang kedua ni dipanggil taukid. Dia nak tegaskan bahawa dia duduk atas kursi. Bukan duduk atas orang tuan . Itu panggil taukid tu. Oh, mana dia tadi? Dalam Quran contoh dia kat ada Contoh tak? dalam Quran. Ada tak? Dakkan dakka. Oh, dia Apa makna ayat dia? dakkan tu macam Al-Kahfi. Dakkan dakka. Apa ayat dia? Bukan dalam surah apa? Siapa ingat? Al-Kahfi kot. Bukan. Bukan. Surah At-Takwir. Cuba tengok At-Takwir. At-Takwir. Apa lagi ya? Sebenarnya taukid ni banyak je. Contoh ajma'in. Itu pun taukid tapi itu taukid maknawi lah. Saya tak nak masuk taukid maknawi. Nanti payah nak nampak. Okey, boleh tak? Tuan-tuan senyap ni kira boleh lah . Okey. Yang berikutnya. Yang terakhir ya. Badal. Ya, yang terakhir badal. Badal ni cerita dia tak panjang sangat. Pertama kita nak tahu dulu, badal ni apa makna dia? Badal makna dia ganti. Ganti. Okey. Ataupun boleh juga kita terjemahkan sebagai penjelasan. Ini saya terjemahkanlah. Badal maknanya ganti ataupun penjelasan. Okey. Lebih tepat terjemah asal dia gantilah. Tapi untuk kita nak bagi lebih faham, saya olah makna dia penjelasan. Dia menjelaskan perkataan sebelumnya. Dan hukumnya mesti sama dengan perkataan sebelumnya. Perkataan badal ni, kerja dia menjelaskan, fungsi dia menjelaskan perkataan sebelumnya. Dan hukum dia mesti sama dengan perkataan sebelumnya. Contoh, kita bagi dalam bentuk marfu' dulu. Okey. Contoh untuk marfu' Ja'a Telah datang. Ya. al-ustadzu, apa dia? Aliyun. Telah datang ustaz iaitu Ali. Gitu. Cara nak menterjemahkan badal ni tambah perkataan iaitu.
Cuba tengok perkataan Ali. Ali ni adalah badal kepada ustaz. Dia orang yang sama. Tapi kerja dia badal, menjelaskan. Ataupun ganti. Kalau tuan-tuan tak sebut kalimat ustaz, tuan-tuan padam kalimat ustaz, tuan-tuan sebut Ja'a Aliyun. Faham Ali ni juga siapa? Faham juga kan? Ali ni ustaz lah. Ataupun tuan-tuan padam perkataan Ali. Ja'al ustazu, telah datang ustaz. Sama juga orang yang sama. Jadi ustaz dan Ali ni maknanya orang yang sama. Cuma kita sebut Ali untuk lebih menjelaskan siapakah ustaz itu. Siapakah individu yang bergelar ustaz itu? Oh, Ali. Kan ustaznya ramai kan? Ada Ustaz Muhammad, Ustaz Sofwan, Ustaz itu, Ustaz ni. Ja'al ustazu Aliyun. Jadi Ali ni hukum dia sama dengan ustaz. Ustaz dekat sini hukumnya apa? Marfu'. Maka Ali pun marfu'. Itu yang dipanggil sebagai followers. Mengikut ataupun pengikut kepada hukum perkataan sebelumnya. Okey. Yang kedua, kalau perkataan itu hukumnya mansub, maka badal pun kena mansub. Contoh. Contoh apa contoh dia tuan-tuan? Ra'aitu. Ra'aitu lagi. Bolehlah ra'aitu. Ra'aitu. Contoh kita kata lain lah. Kita kata akaltu at-ta'ama samakan. Contoh Contoh. Akaltu, aku telah makan. Akaltu ta'am. At-ta'am, dia makan apa? At-ta'am maksudnya makanan. Makanan atau ikan. Ikan. Makanan tu apa dia? Ikan. Samakan. Samak itu ikan gitu. Boleh nampak sikit. Jadi samakan ini adalah badal kepada ta'am. Saya telah makan makanan. Apa makanan tu? Iaitu ikan. Macam tu. Dia lagi detail lah. Dia lagi detail. Dia menjelaskan apakah makanan yang telah dimakan. Dalam formula tak ada Ustaz? Dalam formula ada badal tapi cerita dia pasal lain. Ada dia sebut badal tu. Tapi kita kena faham dulu badal tu apa. Baru kita boleh pergi kat formula tu. Kalau tengok dalam formula, tuan-tuan boleh tengok dekat formula nombor 15. Dia kata apa tu? Isim yang ada alif lam yang terletak selepas isim isyarah akan menjadi badal. Isim yang ada alif lam, kedudukan dia selepas isim isyarah, maka dia menjadi badal. Macam zalikal kitabu lah. Zalikal kitab, betul. Dia jadi badal tu. Badal lah. Betul. Tapi kita nak fokus dekat sini ni. Yalah. Ini badal, tapi dekat sini Alkitab yang kedua. Fokus kita dekat Alkitab yang kedua ni. Dia taukid kepada kitab yang pertama. Betul Cik Ani, mantap sekali. Tak, saya tengah tengok formula. Kok ada formula ternampak lah tu. 15. Formula nombor 15. Ada lagi 35 dia sebut badal. 47 dia sebut badal. Tak maulah. Tak apa, kita biar dulu. Yang penting kita faham dulu badal tu apa. Pengganti. Okey. Kemudian yang terakhir, badal kita tengok dari sudut hukum majrur. Dia kena follow. Kalau perkataan sebelumnya hukum majrur, maka badal pun kena majrur. Contoh, macam mana? Entah, tak tahu nak buat. Sekejap, saya tengah fikir ni. Apa contoh dia? Mati hati. Jalastu, darabtu, syaribtu.
Okey, boleh kita buat contoh. Marartu Marartu. marartu birajulin. Marartu tu apa Ustaz? Marartu maksudnya saya berjalan. Oh, marartu jalan. Ataupun diterjemahkan juga dengan melintasi. Saya melintasi birajulin. Bi itu sepatutnya maknanya dengan, betul tak? Dengan Tapi lelaki. dekat sini kalau kita terjemahkan marartu itu melintasi, melalui, maka bi itu kita terjemahkan di hadapan ataupun kita terjemahkan berhampiran. Contoh kita kata marartu, aku melintasi birajulin, dengan seorang lelaki, maknanya aku melintasi depan seorang lelaki iaitu Zaidin. Kalau kita terjemahkan melintasi lah. Kalau kita terjemahkan berjalan, aku berjalan marartu birajulin, dengan seorang lelaki. Rajulin tu lelaki, Zaidin iaitu Zaid. Zaidin. Jadi siapa badal kat sini? Zaidin ni. Zaidin ni badal kepada siapa? Rajulin. Followers ni kena isim dengan isim lah ya. Isim dengan isim. Dia tak boleh isim dengan fa'il kan? Isim dengan isim. Tak boleh. Betul, dia isim Kalau dengan fi'il isim. dengan fi'il tak boleh juga. Fi'il dengan fi'il tak boleh. Isim dengan isim. Okay. Okey, boleh tuan-tuan? Ada orang tak ni? Ada kan? Harapnya ada lah. Nak jawab, nak ada. Okey, tak apa tuan-tuan. Kita pergi, takut ni lah. Okey, nanti saya akan screenshot kat sini. Saya akan forward dalam grup kita lah insyaAllah. Okey ya, ini contoh untuk setiap apa nama ni, perkataan yang kita namakan sebagai apa tadi? Sebagai tawabi'. Tawabi'. Tabi' tu apa Ustaz? Sama juga dengan tawabi' lah. Apa maksud tabi'? Sama. Kalau tabi' dia mufrad kepada tawabi'. Oh, mufrad dia. Okey. Mufrad dia tabi'. Jamak lah. Kalau musanna dia tabi'ani. Dia punya jamak boleh tawabi', boleh dengan tabi'in. Tak apalah. Okey, baik. Selesai ya. Ini pengenalan kita tentang tawabi'. Dia followers. Dia mengikut hukum perkataan sebelumnya. Ada 4 jenis pengikut lah. 4 jenis pengikut. Sifat, maktuf, taukid, badal. Sifat, maktuf, taukid, badal. Okey, kita terus pergi kepada doa kita. Sambungan dia tuan-tuan. Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Baik, kita dah terjemahkan sebelum ni. Inni, sesungguhnya aku, u'idhuha, mohon perlindungan oleh aku, akannya, bika, untuk ataupun dengan engkau, wa dhurriyyataha, dan zuriat keturunannya, zuriat keturunannya, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Okey tuan-tuan. Ini u'idhuha, kita dah sebut ya, doa ini dibacakan untuk perempuan ni sebab tu pakai domir yang perempuan. Wa dhurriyyataha, perempuan lah. Baik, kita terjemahkan dulu dekat sini sebab tersangkut itu. Wa dan zuriat ataupun keturunan ya. Keturunannya, minasyaitanir rajim. Min kat sini terus kita tu haraf jar, asyaitani isim. Okey tuan-tuan, ini kita nak praktis kita punya kad diagram warna purple A. Kita boleh tengok dekat purple A, pergi dekat hukum majrur. Majrur.
Hukum Majrur majrur. kasrah lah ya. Naam, dia majrur dengan tanda kasrah di hujung. Okey, apa alasan dia majrur? Sebab selepas huruf jar. Kerana dia berada selepas haraf Huruf jar. jar. Okey, ini yang dipanggil sebagai alasan. Jadi dekat majrur tu ada dua alasan je. Pertama, dia Adik-adik majrur ambil kalau lah. dia majrur kalau dia jadi mudhafun ilaih kan. Yang kedua, dia majrur kalau dia berada selepas haraf jar. Jadi dekat sini asyaitan ni dia majrur kerana dia berada selepas haraf jar. Kita terjemah dulu dari Syaitan. syaitan ar-rajimi. Okey tuan-tuan, ar-rajim kita terjemah apa biasanya orang Melayu? Direjam ya. Ni isim. Okey, kalimat ni isim kategorinya. Hukumnya sama juga, majrur. Majrur dia dengan kasrah juga. Baik, ini alasan majrur dia kenapa ni? Baru dia kita masuk tawabi'. Tawabi' sifat. Naam, tawabi' ada 4. Maka kalimat ar-rajimi ini dia majrur kerana dia sifat Kepada syaitan. kepada syaitan. Sifat. Jadi cara nak menterjemahkan sifat, kita biasanya tambah Yang. kataan yang. Syaitan yang Yang. sifatnya itu direjam. Yang direjam. Yang direjam. Okey. Ini dia cerita dia tuan-tuan. Baik. Kita rehat dulu. Pukul 12.25 boleh tuan-tuan? Kita sambung doa yang berikutnya. 12.25 lah. Doa berikutnya, Rabbana zalamna anfusana. Okey, tafaddalu. Tafaddal. Ya salam.